Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga pelajar-pelajar cikgu berada dalam keadaan sihat, alhamdulillah. Okey, hari ini kita masuk satu tajuk baru 2.5.2 iaitu dokumen. Okey, kita rujuk kepada slide yang cikgu sediakan di atas ni, kamu boleh tengok. Okey, apa yang dikatakan dengan dokumen? Dokumen ni penting dalam penyediaan kos projek penanaman. Okey, pengurusan ladang yang baik akan dapat membantu pengusaha menentukan kejayaan suatu projek. Semua urusan perlu disokong dengan dokumen yang berkaitan terutama sekali tentang perbelanjaan dan pendapatan. Ni yang penting ni. Dokumen ni penting . Okey, kita terusnya kita tengok jenis-jenis dokumen. Okey, dokumen kita boleh bagi kepada 3 jenis. Okey, yang pertama kita tengok sebelum urus niaga, yang kedua kita ada semasa urus niaga, dan yang ketiga kita ada selepas urus niaga. Okey, dalam sebelum urus niaga, apa yang perlu ada sebelum urus niaga? Yang perlu kamu tahu, dokumen-dokumen yang kamu perlu tahu sebelum berlakunya suatu urus niaga. Yang pertama, surat tanya, katalog, senarai harga, sebut harga. Okey, biasanya ni kalau kamu pergi ke mana-mana supermarket ataupun kamu nak order apa-apa jenis barang, ataupun kamu nak berbelanja melalui Shopee, Lazada, okey, kamu boleh tengok dia ada katalog, dia ada senarai harga, dia ada sebut harga, ada surat tanya. Biasanya surat tanya ni kalau melibatkan kita nak membeli dalam kuantiti yang banyak. Okey, biasanya katalog ni kamu biasa tengok dekat mana? Katalog ni biasanya peniaga-peniaga multi level marketing. Okey, dia keluarkan katalog dia, kamu boleh tengok. Okey, harga apa semua tu sebelum urus niaga. Okey, semasa urus niaga. Okey, semasa berlakunya urus niaga ni, dia ada beberapa dokumen yang penting . Yang pertama, borang pesanan. Okey, kita buat pesanan terhadap produk apa yang kita nak. Okey, harga dia. Okey, nota serahan, invoice, nota kredit, nota debit. Nanti kita detailkan semua ni . Okey, selepas urus niaga. Selepas urus niaga ni, kita ada resit, kita ada bil tunai, kita ada penyata akaun. Okey, 3. Selepas urus niaga ni, biasanya yang popular yang kita ada dengar resit. Saya rasa kamu tak ada masalah dalam tajuk ni sebab kamu ambil subjek perniagaan. Okey, seterusnya kita tengok dokumen sebelum urus niaga. Kita ada surat tanya, dihantar oleh pembekal kepada penjual untuk mendapatkan maklumat barang-barang yang hendak dibeli. Okey, kita minta satu surat tanya kepada peniaga. Okey, maklumat yang diperlukan ialah harga barang, cara pembekalan, diskaun dan pembayaran. Okey, katalog. Penjual menghantar katalog bersama dengan sebut harga. Okey, ataupun senarai harga, dokumen yang mencatatkan harga semua barang yang dijual oleh peniaga. Tu sebut harga, senarai harga panggil. Okey, sebut harga dihantar oleh penjual kepada pembeli sebagai jawapan kepada surat yang tanya. Okey, surat yang ditanya tadi. Okey, selepas kamu tanya surat ni, lepas tu dia akan keluar sebut harga. Okey, maklumat yang diberikan ialah harga yang hendak dibeli, syarat penghantaran dan pembayaran. Okey, biasanya macam itulah. Okey, kita tengok contoh dia. Dia bagi gambar kat situ contoh. Okey, nampak tu. Kita ambil yang ni dulu. Pembekal Ehsan Enterprise. Okey, promosi hidroponik, sistem hidroponik. Okey, nampak dia bagi contoh. Set A, set B, set C. Okey, semua tu. Okey, surat tanya. Okey, kamu pergi senarai harga sistem hidroponik takung. Okey, seterusnya tengok contoh dia bagi. Okey, biasanya dia akan bagi harga. Okey, ingat tu . Okey, selesai. Okey, dokumen semasa urus niaga. Kita ada borang pesanan. Borang pesanan ni dihantar oleh pembeli kepada penjual yang mengandungi maklumat tentang barang yang hendak dibeli. Maklumat yang perlu ada ialah jenis barang, jenama, kuantiti, harga, syarat serahan, syarat pembayaran dan kadar diskaun yang diberikan. Okey, itu borang pesanan. Nota serahan.
dihantar oleh penjual kepada pembeli bersama-sama barang yang dipesan. Biasanya nota serahan ni, dia bagi nota serahan, lepas tu dia terus beri barang yang kita nak tu. Okey, membolehkan pembeli menyemak barang-barang yang dihantar dan sebagai perakuan bahawa barang-barang pesanan telah dihantar dengan selamat. Okey, jenis barang dan kuantiti saja yang disenaraikan, harga barang tidak dinyatakan. Biasanya macam tu nota serahan. Okey, kita tengok barang. Okey, barang contohnya set A ada apa semua item-item dia ada. Okey, nota serahan tu. Okey, invoice. Apa dia invoice? Dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila penjual membenarkan pembeli membeli barang niaga atau aset secara kredit. Okey, secara kredit ni secara hutang. Okey, maklumat yang ada ialah nama, alamat pembeli dan penjual, tarikh urus niaga, nombor invoice, kuantiti dan harga, jumlah belian, syarat serahan dan bayaran dan K&K. Okey. Disediakan dalam 3 salinan. Okey, biasanya disediakan dalam 3 salinan. Senarai salinan aset asal dihantar kepada pembeli, salinan pendua disimpan oleh penjual. Okey, nota kredit. Nota kredit ni dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembelian bahawa hutangnya akan dikurangkan. Okey, dikreditkan. Dihantar disebabkan oleh terdapat barang yang rosak, bayar yang dikenakan terlebih daripada sepatutnya. Okey, terdapat pulangan bekas kosong yang telah dikenakan bayaran. Okey, contohnya kita beli suatu barang. Okey, barang tu kita terlebih bayar. Bila kita terlebih bayar, syarikat akan keluarkan satu surat nota kredit yang menyatakan barang tu terlebih bayar. Okey, jumlah hutang terlebih kerana salah pengiraan. Okey, pembeli diberi allowance atau komisen. Okey, nota debit dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila bayaran dikenakan dalam invoice terkurang. Okey, nota debit, nota kredit ni syarikat penjual tu bayar kat kita, tapi nota debit ni syarikat penjual tu menyatakan bahawa barang yang kita beli tu kita terkurang bayar. Macam itulah dia punya yang senang kita nak faham. Okey, seterusnya kita tengok tu contoh. Dia bagi contoh borang pesanan, hantaran. Okey, dia ada invoice. Okey, dia bagi berapa harga. Okey, dan kita ada nota kredit. Nampak tu dia tak? 1 set DIY B takung dan 8 luang yang berharga RM50 dikembalikan kerana dapati telah rosak. Okey, nota debit dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila bayaran yang dikenakan dalam invoice terkurang. Macam tu. Okey, ni nota debit. Pembelian bertarikh 8 Mei 2017, invoice 203. Dia bagi dia punya nombor invoice tu tidak disertakan dengan kos penghantaran sebanyak RM50. Maksudnya kita kena bayar RM50 kepada syarikat tersebut. Okey, dokumen selepas urus niaga. Okey, kita ada bil tunai. Dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli bagi pembayaran untuk belian barang niaga dengan wang tunai atau cek. Okey, bukti bagi aset yang dibeli secara tunai atau perkhidmatan yang dibuat secara tunai. Resit dikeluarkan oleh penjual apabila menerima bayaran daripada pembeli. Okey, bukti penerimaan dan pembayaran telah dibuat. Okey, dia lebih kepada bukti pembayaran yang telah dibuat. Kalau dokumen separuh niaga ni, penyata akaun dihantar oleh penjual kepada pembeli, nota maklumat dan peringatan kepada penghutang yang dihantar setiap bulan. Okey, maklumat daripada baki hutang pada awal bulan, jumlah jualan, pulangan bayaran dan baki hutang bulan yang perlu dijelaskan. Okey, itu contoh bil tunai. Okey, dah ada bil tunai apa semua. Okey, kita tengok ni contoh resit. Okey, resit dia bagi, biasanya resit ni sekeping je macam ni. Okey, kalau bil tunai ni, okey, dia banyak item dalam dia ceritakan item-item dia tu. Okey, penyata akaun. Okey, penyata akaun dia bagi, okey, bulan ni kita bayar berapa, kita ada hutang lagi berapa pada syarikat tersebut. Okey, macam tu contoh dia.
Okey, lepas tu jadi kita masuk kos pengiraan kos projek tanaman ni kita dah belajar dah itu. Okey, jadi untuk kelas hari ni, okey, kamu tengok yang saya ajar ni dan kamu buat latihan 2, latih to be 2. Ni unit 25 pengurusan keuangan. Okey, buat sampai habis lah. Saya rasa kita dah belajar semua, termasuklah belanjawan apa semua, buat bagi habis. Nanti cikgu nak tengok. Okey, tu je kelas untuk hari ini. Semoga kamu dapat memahami apa yang cikgu ajar. Kalau ada apa-apa masalah pengiraan ke tidak memahami, kamu boleh terus message cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.